Selamat sejahtera kepada pelajar yang dikasihi sekalian. Hari ini kita belajar menjawab soalan mengenai pembahagian sel ya. Okey, soalan nombor 1 mengenai teknik pengklonan. Okey, saya baca soalan. Okey, teknik pengklonan ialah proses penghasilan klon atau organisma yang seiras dengan organisma induk melalui pembiakan Essex. Okey, di sini kita boleh tanda pada perkataan pembiakan Essex. Okey, teknik pengklonan ini telah diaplikasi dalam industri orkid moden secara meluas di dunia termasuk di Malaysia. Raja 1 menunjukkan hasil penanaman bunga orkid yang dijalankan secara besar-besaran di Malaysia. Okey, soalannya A ya. Apakah jenis pembahagian sel yang terlibat dalam proses pengklonan bunga orkid? Jawapannya mitosis. Okey, kenapa mitosis? Sebab ini pembiakan Essex. Okey, pembiakan Essex. Maksud pembiakan Essex menghasilkan sel anak yang sama dengan sel induk ya. Jadi jawapannya mitosis. Okey, untuk 1B. 1B terangkan tujuan pengklonan diaplikasikan secara besar-besaran dalam penanaman orkid di Malaysia. Okey, di sini minta tentang tujuan. Kamu kena nyatakan tujuan. Tujuan pengklonan. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena nyatakan kebaikan. Okay, nyatakan kebaikan daripada proses pengklonan ini. Okay, jadi jawapan yang saya berikan, menghasilkan orkid yang bermutu tinggi, menghasilkan anak benih yang banyak dalam masa yang singkat. Okey, yang ketiga, mengekalkan ciri-ciri baik induk. Okey, soalan ini 2 markah. Jadi kamu hanya memerlukan 2 daripada jawapan yang di sini ya. Hanya memerlukan 2 daripada jawapan yang di sini yang dibekalkan. Okey, C. Bunga orkid hidup subur di negara tropika dalam keadaan yang lembap. Okay, apabila cuaca persekitaran berubah, bunga orkid tidak dapat beradaptasi dengan perubahan cuaca. Jadi kata kunci, okay, tidak dapat beradaptasi. Tidak dapat beradaptasi. Okay? Dan apa yang berlaku? Semua bunga orkid musnah. Semua bunga orkid musnah. Okey, jadi jawapan soalan ini memberikan 2 markah. Jadi kamu memerlukan 2 jawapan. Okey, jawapan yang pertama, disebabkan proses pengklonan ini ialah pembiakan Essex ataupun mitosis. Jadi pengklonan ini tidak berlaku variasi. Tidak berlaku variasi, itu jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang kedua, orkid. Okey, kenapa tidak dapat beradaptasi? Kita jawab kenapa tidak dapat beradaptasi, mempunyai ketahanan yang rendah. Okey, yang penting ketahanan yang rendah. Sekiranya kamu memberikan jawapan orkid yang diklonkan tidak dapat menyesuaikan diri, yang ini tidak dapat markah, tulisan biru ini tidak dapat markah sebab di atas ini pada soalan ini sudah disebut tidak dapat beradaptasi. Tidak dapat beradaptasi sama dengan, maksud samanya dengan tidak dapat menyesuaikan diri, dia sama. Jadi kamu tak akan dapat markah lah di sini. Okey, sebab apa yang kamu tulis untuk jawapan sama dengan soalan, tak dapat markah. Okey, untuk D. Okey, setiap bunga orkid yang terhasil dari proses pengklonan mempunyai ciri-ciri genetik yang sama. Nyatakan antara 2 genetik sepunya bagi bunga orkid. Jadi kita tahu, okey, bunga orkid ini yang dihasilkan melalui pengklonan mempunyai genetik yang sama. Jadi apa yang sama kamu tulis? Warna bunga yang sama, ketahanan yang sama ataupun tempoh kematangannya yang sama, iaitu pendek. Okey, mana-mana 2 jawapan di sini Mana-mana 2 jawapan yang di sini. Ciri-ciri yang sama. Okey? Dapat Okey, kita sambung ke soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ini, tentang proses penggantian sel. Okey, proses penggantian sel dalam manusia
adalah satu proses yang berlaku tanpa henti sepanjang hidup manusia. Ini soalan. Antara sel-sel badan manusia yang perlu kerap diganti ialah sel kulit. Jadi ada sebut di sini sel kulit. Kamu boleh tanda pada sel kulit. Sel kulit. Okey. Penggantian sel dalam badan manusia berlaku melalui mitosis. Juga boleh tanda pada mitosis. Okey, A. Apakah kepentingan proses mitosis kepada sel kulit? Okay, kita kena tulis kepentingan mitosis lah. Menghasilkan sel-sel yang baru. Satu markah. Okey, sekiranya kamu memberikan jawapan menggantikan sel-sel kulit yang rosak ataupun mati, yang ini betul. Betul. Tetapi tak dapat markah. Okey, tak dapat markah. Sebab pada soalannya sudah disebut proses penggantian sel. Proses penggantian sel. Jadi, kamu tak dapat menggunakan perkataan menggantikan. Ini tak dapat. Tak boleh guna yang ini menggantikan sebab sudah disebut dalam soalan. Sudah disebut dalam soalan. Okay, jadi tak dapat. Tidak boleh guna perkataan menggantikan. Okay. Kemudian 2B. Okay, diberi satu gambar rajah. Okay, gambar rajah. Apa yang kita dapat lihat daripada gambar rajah ini? Okay. Kromosom ini berpisah. Kromosom berpisah. Jadi jawapan untuk B1 anafasa. Kromosom berpisah. Okey, kromosom berpisah. Untuk B2, nyatakan perlakuan kromosom sel P. Apa yang berlaku pada kromosom? Kamu tulislah apa yang kamu lihat. Okey, kromosom ataupun kromatik berkembang, berpisah. Yang penting berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Kita tulis apa yang kita nampak dari gambar rajah. Okey, C. Kamu kena lukis dan label. Okey, kena lukis dan label peringkat sel P sebelum peringkat X. Jadi apa yang kita kena lukis ialah metafasa. Selepas kita lukis, kita kena label. Okey, di sini kita boleh label pada 4 bahagian sentroma. Okey, kita label sentroma. Mana sentroma? Ni, sentroma. Sentroma. Okey, gentian gelendung, kromosom dan sentrium. Okey, kita boleh label. Dapat Okey. Ramalkan apa yang terjadi sekiranya gentian gelendung pada peringkat X tidak dapat dihasilkan. Okey, kita kena ramalkan apa yang akan berlaku. 2 markah Markah yang diberikan 2, jadi minimum 2 point lah. Okey, jawapan pertama kita boleh rujuk kepada fungsi gentian gelendung. Okay, fungsi gentian gelendung ni untuk menghubungkan sentrium kepada kromosom. Okey, jadi kromatik tidak dapat tertarik ke kutub sel bertentangan. Tidak dapat ditarik sekiranya tak ada gentian gelendung. Apa yang berlaku bilangan kromatik di kutub bertentangan adalah berbeza. Maksudnya di sebelah kiri dengan sebelah kanan tak sama banyak. Bilangan kromosomnya tak sama banyak. Dan sekiranya tidak sama banyak, akan menghasilkan sel. Sel ini merujuk kepada sel anak. Sel anak mempunyai bilangan kromosom yang berbeza. Okey, setahu kita, mitosis ni menghasilkan 2 sel. 2 sel anak. Dua-dua sel anak yang dihasilkan ni tak sama bilangan kromosom. Okey, dan kita nyatakan di sini berlaku tidak disjungsi. Tidak disjungsi ini proses. Proses di mana bilangan kromosom yang dihasilkan tu tidak sempurna disebabkan kromosom gagal berpisah. Tidak disjungsi. Ini untuk 2D 2D. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, Raja menunjukkan peringkat dalam pembahagian sel. Kita kena namakan peringkat X dan Y. Peringkat X dan Y. Okey, X ini apa yang kita nampak berlaku pindah silang. Berlaku pindah silang. Y ini kromosom tersusun. Okey, kromosom ini tersusun. Kromosom homolog ni tersusun. Jadi bila kita kena namakan, okey, kita kena pastilah okey, apa yang berlaku pada kromosom
Okey, untuk peringkat X ialah pro fasa 1. Pro fasa 1. Okey, kenapa kita tulis 1? Sebab yang ini ialah meiosis. Okey, meiosis dan berlaku pindah silang. Okey, kemudian meta fasa 1 untuk Y. Okey, kemudian A2 pada rajah 3 kamu kena nyatakan dua perbezaan antara perlakuan kromosom, apa yang berlaku pada kromosom. Jadi kita kena banding peringkat X dengan peringkat Y. Jadi peringkat X berlaku pindah silang, peringkat Y tidak berlaku pindah silang. Kita buat satu ayat untuk menunjukkan perbandingan. Okey, untuk jawapan yang kedua, kenapa perlukan dua jawapan? Sebab dua markah. Untuk soalan ini dua markah. Jadi kamu perlukan dua jawapan. Okey, kamu perlukan dua jawapan. Okey, jawapan kedua, pada X kedudukan kromosom adalah rawak. Tidak tersusunlah maksudnya. Tetapi pada Y kromosom tersusun pada sata khatulistiwa. Okey, satu tersusun, satu tidak tersusun. Dua perbezaan. Okey, dua perbezaan. Dapat Okey, kita sambung. Kita sambung yang ini. B. Bilangan kromosom di dalam sel somatik organisma ialah 24. 24 kita boleh tanda lah. Kita boleh tanda 24. Maksudnya sel diploid 2N ialah 24. Okey, nyatakan bilangan kromosom di dalam setiap sel anak yang terhasil melalui pembahagian di rajah 3. Okey, jadi pembahagian di rajah 3 ini ialah meiosis. Jadi sekiranya meiosis berlaku, bilangan kromosom ni akan jadi separuh. Jawapannya 12. Okey, jawapannya 12. Dapat Okey, untuk B2 kita kena terangkan mengapa kita tahu proses itu ialah meiosis dan kenapa jadi 12. Okey. Kenapa meiosis Jadi jawapan yang pertama yang saya berikan, terdapat dua kali pembahagian nukleus dalam meiosis. Ataupun kita tahu meiosis ni boleh mengurangkan bilangan kromosom dalam nukleus. Hanya satu jawapan yang diperlukan sebab satu markah pilih mana-mana satu. Okey, tapi saya rasa biasanya pelajar tulis yang jawapan kedua lah, meiosis mengurangkan bilangan kromosom. Okey. B3 ini terangkan satu peristiwa penting yang berlaku semasa peringkat X 2 markah. Okey, kena ingat bila kamu diminta untuk terangkan sebelum kamu terangkan, kamu nyatakan. Jadi untuk soalan ni, sebelum kamu terangkan peristiwa, kamu nyatakan peristiwa tersebut. Pindah silang. Satu markah pindah silang. Kemudian kamu terangkan pindah silang. Apa itu pindah silang? Okey, kepentingan untuk pindah silang menghasilkan kombinasi genetik yang baharu. Ataupun lebih senang, pindah silang menyebabkan variasi berlaku. Okey, kepentingan pindah silang untuk variasi. Jadi satu markah untuk kamu mengenal pasti peristiwa, satu lagi untuk penerangan kepada peristiwa. Okey, jawapannya ringkas perlukan pindah silang dan variasi, dua markah. Dapat? Okey, kita sambung lagi sedikit. Yang ini okey. Berdasarkan rajah, kita kena lukis satu hanya satu. Tapi jawapan saya buat 4 lah. Okey, hanya satu sel anak yang terhasil di akhir pembahagian sel. Kita kena lukis satu sel anak. Okey, macam mana kita nak lukis sel anak? Kamu boleh rujuk, kamu boleh rujuk kepada soalan. Okey. Saya buat macam ni. Okey, untuk sebelah kiri ini dengan ini dia akan jadi satu sel. Paling kiri atas dengan bawah dia jadi satu sel. Yang kedua ni baris
kedua ini sel yang kedua. Yang atas besar, yang bawah ni kecil. Okey, sel yang ketiga, ambil yang ketiga. Yang ketiga ni. Okey, yang atas besar, yang bawah ni kecil. Okey, sel yang keempat, tepi sekali. Yang besar, yang kecil. Okey. Soalan ni tak perlu label, tak perlu label, hanya lukis. Lukis satu tak perlu lukis 4 saya lukis 4 tapi kamu pilih mana-mana satu. Okay, kemudian terakhir, terangkan apa yang berlaku kepada manusia jika kromosom gagal berpisah semasa peringkat Y. Okey, yang ni pun sama. Apa yang berlaku sekiranya kromosom gagal berpisah. Okey, ingat untuk soalan terangkan, sebelum kamu terangkan, kamu kena pasti nama proses. Tak disjungsi. Okey, tak disjungsi, kamu kena pasti. Okey, tak disjungsi. Kemudian selepas kita kena pasti, kita terangkan apa yang berlaku. Okey? Jawapan untuk penerangan pertama, menghasilkan sel anak ataupun gamit yang mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal, ataupun kamu tulis mengakibatkan kehilangan ataupun pertambahan kromosom dalam gamit, ataupun menghasilkan gamit abnormal. Jadi sekiranya berlaku tak disjungsi semasa meiosis, akan menjejaskan gamit yang dihasilkan. Okey? Ataupun kamu tulis penerangan yang kedua, sekiranya persenyuan antara gamit normal dan gamit abnormal berlaku. Normal dengan abnormal berlaku persenyuan, anak yang dilahirkan mengidap penyakit genetik. Okey, kena sebut penyakit genetik. Okey. Jadi sekiranya berlaku tak disjungsi semasa meiosis, akan menjejaskan anaknya. Okey, akan menjejaskan anaknya. Jadi yang ini ialah cadangan jawapan untuk soalan mengenai pembahagian sel ya. Okey. Terima kasih pelajar. Okey.